Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul Hadi bin Ahmad Syukur, pelajar PISMP ambilan Jun 2019, kelas Bahasa Arab 5.09, dan saya telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Kota Warisan untuk praktikum pada kali ini di bawah selain Ustazah Siti Nurreha dan Ustaz Mahazi. Untuk misi praktikum pada kali ini, saya membawa misi ataupun motto stay motivated, keep learning, doing and giving. Baik, 5 sebab kenapa saya layak menjadi pelajar cemerlang praktikum. Yang pertama, perancangan dan pelaksanaan PDP saya berkesan. Yang kedua, pentaksiran yang dilakukan juga berkesan. Yang ketiga, refleksi PDP yang saya sediakan adalah baik. Yang keempat, kurikulum, dan akhir sekali ialah peranan lain saya di SK Kota Warisan. Baik, untuk perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, saya menitik beratkan beberapa perkara. Yang pertama, hasil pembelajaran. Yang kedua, strategi PDP. Yang ketiga, bahan bantu mengajar. Yang keempat, elemen merentas kurikulum. Yang kelima, pedagogi masa kini. Yang akhir sekali ialah kemahiran insaniah. Baik, yang seterusnya ialah kita lihat bagaimana saya menyediakan hasil pembelajaran. Untuk menetapkan objektif ataupun hasil pembelajaran, saya menekankan objektif yang eksplisit ataupun menepati kriteria isi pembelajaran yang saya nak sampaikan, dan objektif tersebut adalah spesifik, sesuai dengan tahap murid dan memenuhi kehendak di SKP. Jadi untuk menulis hasil pembelajaran, saya memfokuskan penulisan objektif ini kepada beberapa komponen. Yang pertama, audiens, iaitu pelajar. Yang kedua ialah behavior, tingkah laku. Yang ketiga ialah konten, isi pembelajaran. Yang keempat ialah degree, tahap. Yang kelima ialah situation ataupun situasi. Baik, ini adalah contoh objektif pembelajaran yang telah saya sediakan. Boleh lihat di sini. Alhamdulillah begitu jelas dan berkesan. Yang seterusnya ialah kita lihat pula strategi pengajaran dan pembelajaran. Baik, untuk menetapkan strategi pengajaran dan pembelajaran, saya memfokuskan kepada beberapa perkara, iaitu saya akan melihat dahulu objektif pembelajaran yang ingin saya tetapkan untuk sesuaikan dengan strategi PDP tersebut. Yang kedua ialah isi pelajaran. Yang ketiga ialah tahap pengajaran ataupun tahap kognitif, kecerdasan pelbagai murid-murid. Yang kelima ialah bahan-bahan yang digunakan dalam PDP. Dan akhir sekali ialah kemahiran ataupun nilai yang ingin saya bawa ataupun saya kemukakan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, jadi untuk strategi PDP, terdapat beberapa strategi yang saya gunakan dalam pengajaran saya, iaitu yang pertama ialah strategi PDP berasaskan guru seperti penerangan dan penceritaan. Yang kedua ialah strategi berasaskan murid. Contoh aktiviti yang saya lakukan untuk strategi PDP berasaskan murid ialah sumbang saran, main peranan dan aktiviti berkumpulan. Dan akhir sekali ialah bahan yang saya gunakan ataupun strategi PDP berasaskan bahan, iaitu seperti poster dan juga video kreatif. Jadi ini adalah contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi. Boleh lihat di sini. Dan yang seterusnya ialah elemen merentas kurikulum. Untuk elemen merentas kurikulum ataupun EMK, saya telah terapkan dalam PDP beberapa elemen yang penting, iaitu yang pertama ialah keusahawanan. Apa nilai-nilai keusahawanan yang telah saya terapkan? Contohnya ialah saya menggalakkan murid untuk berani mencuba. Berani mencuba walaupun salah. Tak mengapa. Yang kedua ialah bersedia untuk belajar daripada kesilapan. Baik, yang seterusnya ialah nilai murni. Nilai murni yang telah saya gariskan di sini ialah tekun ataupun fokus dan juga bertanggungjawab dalam apa jua tindakan. Yang akhir sekali ialah TMK, iaitu saya telah mengajar ataupun menjelaskan kepada murid beberapa elemen teknologi yang penting untuk kita gunakan semasa PDP, iaitu seperti aplikasi-aplikasi dalam talian lah. Ini contoh-contohnya, iaitu Klasski, Wiser dan sebagainya lah, Workwall. Okay?
Yang seterusnya ialah amalan pedagogi masa kini yang telah saya gunakan di sini, iaitu pembelajaran kontekstual terarah. Pembelajaran kontekstual terarah ialah menggabungkan isi kandungan yang dipelajari oleh murid dengan pengalaman harian murid dalam kehidupan sebenar. Contohnya adalah aktiviti lakonan. Melalui lakonan, bagaimana murid dapat mengaplikasikan apa yang dia pelajari dalam konteks yang sebenar ataupun di pengalaman, dalam pengalaman ataupun dalam kehidupan dia. Baik, yang seterusnya ialah pembelajaran berasaskan projek. Banyak projek yang saya lakukan sewaktu PDP, iaitu saya memberikan arahan kepada murid untuk melakukan beberapa projek seperti membuat poster, melaksanakan satu video kreatif, dan sebagainya. Baik, yang seterusnya ialah ini contoh-contoh amalan pedagogi masa kini. Kalau dapat lihat di sini, ini adalah pembelajaran berasaskan projek lah, video, poster dan sebagainya. Baik, seterusnya kemahiran insaniah. Ada 3 kemahiran insaniah yang saya fokuskan di sini. Yang pertama ialah kemahiran komunikasi, iaitu saya menggalakkan murid supaya berani dalam mengemukakan idea dan berkongsi pendapat. Yang kedua ialah kemahiran sosial, iaitu kerja secara berpasukan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis mendorong murid untuk berfikir menyelesaikan masalah berdasarkan situasi-situasi yang telah saya berikan dalam PDP. Jadi ini adalah contoh-contoh projek ataupun aktiviti yang saya lakukan bersama dengan murid, iaitu aktiviti solve the problem. Saya telah tetapkan beberapa situasi. Di sini ada 3 situasi. Jadi daripada situasi inilah murid mencari solusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan soalan ataupun situasi yang diberikan. Baik, yang seterusnya bahan bantu mengajar. Kenapa saya di sini adalah kerana bahan bantu mengajar saya berkesan dan efektif lah. Jadi antara contoh BBM yang saya gunakan ialah slide interaktif. Ini adalah contoh-contohnya. Yang kedua ialah video simulasi. Yang ketiga ialah aplikasi pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun aplikasi dalam talian yang banyak saya gunakan sewaktu PDP saya, iaitu Workwall, Classkit, Quizizz, Wiser.me, Whiteboard.fi, Jamboard dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak membantu pengajaran saya dengan lebih berkesan. Baik, yang seterusnya pentaksiran yang saya lakukan terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama lisan, yang kedua autentik ataupun dalam talian, yang ketiga ialah penulisan ataupun pentaksiran secara bertulis melalui lembaran kerja. Ini antara contoh-contohnya, boleh lihat di sini. Baik, yang seterusnya ialah refleksi PDP. Saya telah meletakkan beberapa perkara untuk refleksi PDP ini. Yang pertama ialah portfolio, yang kedua refleksi dalam PDP, yang ketiga ialah journal, dan yang terakhir sekali adalah RPP ataupun refleksi bertengah praktikum. Baik, yang seterusnya kita lihat portfolio. Ini adalah contoh portfolio yang telah saya lengkapkan. Baik, seterusnya refleksi dalam PDP. Dalam refleksi mesti ada kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan supaya kita dapat tambah baik aktiviti pengajaran kita selepas ini. Ini yang saya lakukan lah. Yang seterusnya adalah journal. Journal mestilah mengikut refleksi yang telah kita buat. Saya telah menganalisis beberapa isu dalam PDP dan saya menulis jurnal berdasarkan isu yang telah saya keluarkan tersebut. Baik, ini adalah contohnya lah, boleh lihat di sini. Baik, seterusnya kita lihat refleksi pertengahan praktikum. Alhamdulillah telah sempurna refleksi pertengahan praktikum sejak saya melakukan ataupun menjalani praktikum selama 6 minggu di SK Kota Warisan, dan saya mendapat maklum balas ataupun respon yang baik daripada guru penyelia sendiri, pensyarah penyelia. Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya kurikulum. Kenapa saya di sini adalah disebabkan pelaksanaan kurikulum saya begitu berkesan. Saya mengajar murid tentang kisah para nabi dan rasul dalam aktiviti pendidikan Islam bagi persatuan pendidikan Islam dan bahasa Arab. Saya melakukan aktiviti celek, kha dan sebagainya. Baik, yang seterusnya peranan-peranan lain saya di sekolah. Kita lihat yang pertama pelibatan dengan pihak sekolah. Yang kedua kita akan lihat inovasi yang saya lakukan. Yang ketiga adalah projek-projek yang saya lakukan di sekolah. Baik, yang pertama ialah inovasi. Apa inovasi yang saya lakukan di sekolah ialah inovasi Sing and See. Saya dapati isu pelajar tidak dapat mengingat dhamir munfasil yang telah
saya ajar dengan baik. Jadi saya melakukan aktiviti inovasi Sing and See untuk membolehkan mereka mengingat dhamma mufasir dengan baik. Boleh lihat di sinilah. Okey. Yang seterusnya ialah penglibatan dengan pihak sekolah. Antara contoh aktiviti yang saya jalankan ialah ceramah persediaan bulan Zulhijjah peringkat SK Kota Warisan 2021. Yang seterusnya ialah aktiviti majlis bacaan Yasin dan tahlil arwah. Ini dilaksanakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengutai majlis bacaan Yasin tersebut. Yang seterusnya akhir sekali adalah projek yang telah saya lakukan ialah projek kertas kerja, projek Ma'al Hijrah, projek sambutan Ma'al Hijrah bersama dengan guru-guru panitia pendidikan Islam yang lain. Kami mengendalikan program ini dengan baik, Alhamdulillah. Dan saya ditugaskan asalnya sebagai pengerusi majlis lah, Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya itu sahaja saya kira dari pihak saya. Minta maaf sebarang kesilapan daripada saya sendiri. Akhir kata, semua orang layak untuk meraih kejayaan. Namun sesiapa yang paling terbaik, dialah yang bakal mengisi kejayaan. Jadi saya kira itu saja untuk pembentangan ataupun penjelasan kepada anda mengapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikal. Jadi sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.